Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Fadhla rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fa amma ba'd. Kita buka pertemuan kita pada malam ni dengan sama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kita dapat bersua kembali malam ni. Minggu lepas saya di Terengganu. Minggu ni saya di rumah belakang je gambar Mekah. Okey. Apa nama Saimah gambar Madinah, Masjid Nabawi dalam ni, insya-Allah rindunya. Okey. Alhamdulillah, jom kita terus masuk insya-Allah untuk tafsir dan tadabbur ayat 52 malam ni, insya-Allah. Kalau tak silap saya, kita baca je kan, belum baca surang-surang lagi kan. 52 ni. Okey. Apa yang kita nak kena perhatikan pada ayat 52 ni? Saya sebut pada pertemuan lepas tapi tak bawa yang Rasam Osmani, saya bawa yang lain kan, maksudnya tak jelas ada sakta ni. Ni nampak ada sakta dengan qala. Okey. Qalu ya wailana ma ba'athana min marqadina, ada sin, kemudian ada qala. Okey. Kita boleh berhenti dan boleh juga sakta. Boleh pilih lah. Bukan wajib sakta. Kadang-kadang kalau kita baca qalu ya wailana man ba'atha, lepas tu kita berhenti, lepas tu sambung balik ada orang tegur kita, pada ayat ni kena sakta, kena diam, bukan berhenti. Okey, sekarang ni kita dah nampak dua tanda kat sini. Satu tanda sin, sakta, dan qala, tanda berhenti lebih baik daripada sambung. Qala lebih baik berhenti daripada sambung. Kalau sola, sod lam ya tu, itu lebih baik sambung daripada berhenti. Jadi qala ni lebih baik berhenti daripada sambung. Jadi dua-dua kita boleh pilih. Nak sakta pun boleh, nak qala pun boleh. Tapi apa hikmah dia? Sakta dengan sakta ni. Sakta ni maksudnya sakata. Sakata ni diam. Jadi bila kita sakta bermaksud kita diam. Jangan berhenti tapi diam. Contohnya qalu ya wailana ma ba'athana min marqadina hadza ma, dengan nafas yang tak kita lepaskan, maksudnya dengan nafas yang sama kan, terus sambung je. Tapi kalau kita jenis nafas yang pendek, nak berhenti kat mana ustaz ni kan, qalu ya wailana ma ba'athana min marqadina hadza, berhenti kat hadza boleh tak? Boleh juga. Tapi lebih baik kita berhentilah kat marqadina kan, berhenti marqadina lebih baiklah kalau kita nafas tak cukup. Okey, macam tu. Jadi tak ada masalah. Solat ni sin sakta ni dia boleh kita baca dengan sakta, diam, kemudian sambung, ataupun kita berhenti dan mulakan dengan bacaan yang baru ataupun nafas yang baru. Dua-dua boleh. Tak ada masalah. Itu kalau ikut saya punya Rasam Osmani, saya punya kaedah Ar-Rumi yang kita belajar 2 kali tu. Sebenarnya ada lagi sikit sambungan untuk yang tanda-tanda bacaan dalam Al-Quran. Okey, sin ni dia lampu kuning. Kalau lampu kuning kita langgar tak kena saman. Okey. Kalau lampu merah kena saman. Itu merah tu mim ekor pendek tu. Bukan mim yang ni saya panggil mim tauge kan. Kalau tengok macam tauge, kepala dia hitam badan dia panjang. Mim tauge ni mim iklab. Iklab ni maksudnya tukar, senang je, tukar nun kepada mim. Tukar nun pada mim. Kemudian untuk membezakan antara
nun mati jumpa mim kan, ataupun mim mati jumpa apa, dia kita jangan rapatkan bibir kita, itu je beza dia. Tapi basicnya nun ni tukar pada mim, baik tu iqlab ni maksudnya tukar. Jadi kalau mim yang macam ni panjang, kita panggil mim tauge ni, ni iqlab. Tapi kalau mim yang pendek, pendek atas dia. Kalau kita boleh rujuk pada ayat 76 nanti ayat 76. Cuba boleh tengok ayat 76. Sebab ada Quran ayat 76. Okey. Ayat 76 disebut dia berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim. Fala yahzunka qauluhum. Nampak ada mim pendek je ikut dia dekat atas qauluhum. Ada kan? Kak Saimah jumpa tak? Belum buka, belum jumpa. Ayat 76. Okey. Jumpa Seri jumpa. Ayat 76. Kak Miza jumpa tak ayat 76? Okey, jumpa insya-Allah. Irma jumpa. Okey. Walaupun tak buka mic, kalau jumpa kasih jatuh itu kepala. Sebab tak dengar suara. Jumpa. Ada. Okey. Kalau tak buka mic pun tak apa, tapi kepala tu kasih jatuh lah. Gitu jadi saya tahu jumpa. Kalau tak ni tak tahu jumpa tak jumpa. Okey. Kami jumpa Kak Min. Ustaz, okay. Ayat 76 ayat 76. Okey. Nampak ada mim kecil atas tu. Okey, mim kecil tu maksud dia adalah waqaf lazim, mesti berhenti. Mesti berhenti. Kalau tak berhenti akan rosak maknanya. Apa maksud fala yahzunka qauluhum? Maka janganlah menyedihkan engkau wahai Muhammad qauluhum, akan kata-kata mereka, yakni kata-kata orang kafir. Berhenti. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sesungguhnya kami, yakni Allah kata, sesungguhnya kami inna na'lamu, sesungguhnya kami mengetahui ma yusirruna, apa yang mereka sembunyikan, wa ma yu'linun, dan apa yang mereka zahirkan, iklankan, gitu kan. Jadi kalau kita tak berhenti, qalu ya wailana ma fala yahzunka qauluhum, kan tak berhenti kan. Inna na'lamu, okey. Jangan menyedihkan kau wahai Muhammad akan kata-kata mereka, ini orang-orang kafir. Sesungguhnya kami, jadi sesungguhnya kami mengetahui itu adalah kata-kata orang kafir. Kan? Jadi kita kena berhenti supaya ada dua cerita. Macam ada dua cerita. Kalau tak berhenti satu cerita, macam Ali makan roti kan, Bengali di bawah rumah. Jadi dua cerita kan, satu Ali makan roti, yang kedua Bengali di bawah rumah. Kan? Jadi okay, ada dua cerita. Satu Ali makan roti, yang kedua Bengali kat bawah rumah, buat apa kita tak tahu kan. Tapi kalau kita tak berhenti, Ali makan roti Bengali, nampak? Ali makan roti Bengali di bawah rumah. Jadi Ali makan roti Bengali kat bawah rumah. Bengali tak ada, rotinya je ada. Kan, roti Bengali bawah rumah. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, itu disebut tentang kalau kita berhenti kalau kita berhenti macam okey. Kalau kita berhenti, itu yang kita, kalau Allah Subhanahu okey. Jadi yang mim tahu. Jadi sin ni memang lampu kuning Qala pun lampu kuning. Nak terus pun boleh, nak berhenti pun boleh. Ikut undang-undang lampu kuning sebenarnya sedia untuk berhenti, bukan bagi tekan minyak. Tapi kalau tekan minyak jalan terus, salah tak? Tak salah. Okey. Jadi qala ni lebih baik berhenti. Lampu kuning lebih baik berhentilah. Kalau tak berhenti salah tak? Tak salah. Jadi dua-dua boleh. Kalau kita nak baca qalu ya walana ma ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Berhenti kat Rahman boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Cuma kalau kita nak terus sambung, kita kena sakta. Okey, kalau nak terus sambung, kena sakta. Tapi kalau tak sambung, berhenti terus. Berhenti kat marqadina, berhenti. Okey. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Okey, gitu keadaannya. Okey, jom kita baca. Boleh? Ada soalan tak? Ada soalan boleh ni dulu sebelum kita baca ramai-ramai. Jeruslan ada apa pertanyaan tak ada Okey, tak ada insya-Allah. Okey. Jom kita sambung dulu. Kemudian kalau tak boleh nanti kita berhenti
Kalau kita sambung pun nak ambil sakta contohnya kan, nak ambil sakta. Kita berhenti dekat haza lah. Ataupun berhenti kat ma hadha ma wa'adar rahman. Boleh berhenti kat sini eh. Okey, jom. A'udzubillahi minasyaitonir الشيطان rajim. الرجيم Okey. قالوا يا قالوا يا ويلنا ويلنا ما من بعثنا من بعثنا مرقدنا من هذا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. wasadaqal mursalun. Itu kaedah pertama. Kaedah kedua, kalau kita nak sampai habis, kadang-kadang nafas kita tak cukup tau. Okey, saya cuba kalau nafas saya cukup قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Okey. Macam mana teknik nak nafas panjang? Okey. Teknik nafas panjang adalah tarik nafas guna perut. Tarik nafas guna perut. Kalau kita tarik macam ni. Okey, mulut. Okey, dengan hidung. Okey, hidung pendek tau sebab paru-paru kita kecil. Paru-paru kita kecil. Tapi kalau tarik nafas dengan perut, dia besar, perut kita besar. Jadi cara dia tarik nafas ikut mulut. Okey, bukan hidung. Hidung. Okey, hidung pendek. Okey, saya cuba Ini hidung dulu. Okay. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن itu dah habis dah. Dia tak boleh cukup. Tapi kalau ambil perut okey. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Nampak panjang lagi mursalun tu. Kan? Jadi cara nak nafas kita panjang, tarik nafas ikut mulut. Bukan hidung. Mulut. Okey, supaya perut kita ni dia nafas daripada perut sebenarnya, nafas daripada perut. Satu lagi, kalau teknik yang satu lagi, nafas ni apa? Kita punya nafas daripada otak, daripada kepala otak. Itu memang saya pun tak sempat nak belajarlah. Ya, dia akan boleh jadi automatik, tapi kat otak dah habislah suara ni, tapi ada satu lagi simpanan kat otak ni, udara tu masih boleh lagi insya-Allah. Okey, jom kita baca sama-sama. Okey, kita nak baca macam mana? Okey, kita nak baca yang pertama sekali, kita sakta dulu. Okey, tapi saya cadangkan kita berhenti dekat ma wa'adar rahman. Ma wa'adar rahman. Okey. Sebelum tu yang perlu kita jaga adalah, nampak mim mati jumpa ba, dia bunyi me. Okey. Ma ba'athana, bukan mam ba'athana. Okey, kalau mam ba'athana pun boleh, tapi kan kita dah advance kan. Kalau basic boleh nun mati tukar pada mim je, mam ba'athana. Tapi cuba kita jangan rapatkan bibir kita. Qalu ya wailana ma macam efak sikit, tapi bukan efak. Macam efak. Ma ba'athana. Okey. InsyaAllah. Okey, jom. Kita buat sakta dulu. Kita berhenti dekat perkataan ma wa'adar rahman. Lepas tu nanti saya sebut 1, 2 mula. Kita baca pula wasadaqal mursalun. Okey? Okey, jom. Okey. 1, 2 mula. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ما وعد الرحمن. 1, 2 mula. Wasadaqal. Okey, alhamdulillah. Semua jelas, faham? Tak ada bunyi-bunyi yang pelik asing yang saya dengar. Okey. Jom kita baca pula, sambung terus sampai mursalun. Cara dia tarik nafas guna perut. Jadi tarik nafas mulut Okey, boleh jom. 1, 2 mula.
قالوا يا ويلنا بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Okey, siapa yang tak sampai? Saya. Siapa saya tu? Ima. Ima tak sampai Ima. Okey, jadi kita tarik nafas guna ni tarik nafas guna mulut. Betul. Okey, dia bukan tarik nafas dengan hidung. Kalau hidung memang tak cukup. Tapi kalau kita nafas mulut ni maksudnya perut lah. Okey, macam tu. Qalu ya wailana ma ba'athana. Okey, boleh insya-Allah. Jom kita pergi seorang demi seorang siapa nak baca, sama ada nak sakta ataupun nak qala ataupun nak baca terus sampai al-mursalun, sama ada nak berhenti kat ar-rahman, dipersilakan. Okey. Siapa nak baca dulu? Akak baca dulu. Okey, silakan Kak Saimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Okey, akak berhenti kan kat marqadina kan? Ya. Tak boleh sambung lagi Ustaz. Nafas kontut. Cuba okey, tak apa, betul, boleh berhenti sebab ada tanda qala ni, tak salah pun, boleh berhenti. Okey, cuba akak tarik nafas guna mulut yang terasa kat perut lah. Tu, tarik nafas mulut. Okey. Cuba. 1 2 mula. Okey. Sorry Ustaz, berhenti kat mana? Kat Ar-Rahman satu kali nafas. Cuba habiskan. Oh, cuba habiskan. Tapi tarik nafas guna mulut tak? Mulut. Okey. Okey, jom. Jangan hidung, mulut. Ada. Okey. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada. Tak boleh juga. Okey, kalau tak boleh memang kita kena berhenti lah. Tak ada masalah. Okey Kak. Cuba semula berhenti dekat marqadina. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Okey. Apa yang saya dengar ada bunyi pelik sikit, dal pada wa'ada akak tebalkan. Jangan tebalkan dal tu. Ma wa'ada. Ma wa'ada bukan ma wa'ada, bunyi dha. Okey. Cuba ambil hadha. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Tepat. Tadi kalau yang akak baca bunyi wa'ada tebal dal. Ustaz, terima kasih Ustaz. Okey, silakan siapa nak baca lagi? Kita tak ramai malam ni. Saya cuba Ustaz. Okey, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Okey, alhamdulillah. Cuma bila Ayu nak sambung kat sakta, mim dia tak cukup harakat. Okey. Okey, sebab dah fokus nak fokus sambung ni. Jadi hilang fokus dekat mim marqadina 2 harakat. Lepas tu ada satu bunyi pelik yang saya dengar dekat mur. Okey.
Jangan mur Mur. salun. Jangan mur. Ada bunyi mur kan penting kan? Mur salun. Bukan mur salun. Mur salun. Okey. Okey. Saya cuba sekali Ustaz. Boleh. Okey. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Ya, alhamdulillah macam tu Jadi jaga hati-hati. Kita bila terlepas atau fokus kita lari je, jadi ada yang huruf yang kita terlepas pandang. Macam yang sebelum ni saya tegur yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim kan. Okey. Sebenarnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey. Sebab apa? Sebab fokus ni nak baca ayat tu. Jadi a'udzubillah ni sekadar lalu kat mulut je, tu yang kita bila tak fokus a'udzu jadi kita pun terlepas. Okey, macam tu jadi kena setiap huruf ni kita kena bagi hak dia. Okey, insya-Allah. Silakan yang lain. Sri dah okey, Sri. Nafas panjang dah. Belum lagi. Boleh Ustaz. Ada sahabat saya dia sebelum ni hiking dia. Memang kaki hiking bukit Tapi bila dia kena COVID, dia punya pernafasan dia pendek, jadi cepat semput dia tak boleh nak daki dah. Boleh. Boleh okey silakan. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Okey, tak ada masalah insya-Allah. Boleh. Cuma Sri dia berhenti kat marqadina. Okey, cuba kita ambil yang tak berhenti pula, yang sekadar diam je. Tapi boleh berhenti kat haza, boleh berhenti kat ar-rahman, boleh. Cuba. Okay. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza. Tak boleh. Tak. Diam je. Okay. Ada satu soalan, anak saya bagi saya soalan itu. Saya pun gelak nak habis Dia kata Ustaz banyak banyak binatang apa yang boleh kita berhentikan? Rasa-rasa binatang apa? Kita boleh berhentikan dia. Ikan paus. Paus. P-A-U-S-E. Paus. Saya pun gelak itu. Ikan paus boleh berhentikan katanya. Ikan paus Jadi sebenarnya sakta tu ialah paus. P-A-U-S-E. Paus. Dia kita qalu ya wailana ma ba'athana min marqadina hadza ma jadi marqadina bukan dia kalau marqadina kita berhenti itu berhenti marqadina hadza ma okey. Satu lagi cara dia ialah untuk nafas kita cukup, jangan ambil key yang tinggi. Kalau kita qalu ya wailana, tu jadi pendeklah nafas kita. Jadi biasa je. Qalu ya wailana. Jangan rendah sangat tak dapat. Yang bacaan biasa je. Qalu ya wailana ma ba'athana min marqadina hadza ma. Silakan. Cuba. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Okey, macam tu insya-Allah boleh. Cuma kalau boleh lagi panjang sikitlah kadar berhenti sakta tu biar nampak jelas berhenti. Dia bukan drive macam tu tak. Kita kena pause, kena diam. Diam tu
ada tempoh lah, ada tempoh diamnya. Okey, macam mim marqadina. Tarik nafas Mim, ke tidak? Kat situ tak. Kalau tarik nafas dia tak jadi sakta. dah. Oh, Nah, okey. tarik nafas dia tak jadi sakta. Tarik nafas itu maksudnya wakaf dan ibtida. Kita berhenti dan sambung balik. Jadi jangan tarik nafas. Nafas yang sama itu juga yang kita baca untuk hadza. Okey, sebab itu pause ni dia punya kadar berhenti dia 2 harakat sebenarnya. Mim marqadina hadza ma. Tu. Kalau soalannya Maknanya macam kita kena maknanya berhenti. Ustaz kita tahan nafas juga lah kat situ kan. Jangan lepaskan nafas. Jangan lepaskan nafas. Jangan lepaskan nafas. Tapi diam. Mim marqadina hadza ma. Tu dengan nafas yang baru. Okey, ini dalam kiraat hafaz kiraat hafaz. Kalau kiraat hafaz yang selalu kita baca yang macam ni lah. Jadi kiraat hafaz itu kaedah bacaannya. Tapi kalau kiraat apa ya Allah lupa itu Ustaz Faiz apa nama? Dalam tadabbur juzuk amma dia memang pakai kiraat sebab dia memang degree dia Al-Quran wal kiraat dekat Mesir tu. Jadi dia sebut kiraat apa yang banyak berhenti, kan banyak sakta. Okey. Tapi kiraat hafaz yang kita baca ni dia sin tu satu je sakta je tu dekat ni dalam Quran. Okey, insya-Allah. Dalam Rasa Osmani dalam ni dalam surah Yasin. Okey, boleh insya-Allah. Siapa nak mula lagi bagi kita masuk tafsir sikit, seorang lagi lah sebelum kita masuk. Siapa? Kak Ramiza cuba Ustaz. Okey, Kak Miza, okey, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Qalu ya wailana ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Oh, alhamdulillah sampai juga. Okey, terbaik. Okey. Tu. Okey, kalau sampai mursalun tu yang mursalun dah habis tu kan. Okey, mana yang lebih utama? Berhenti ke ataupun kita nak bunyi mursalun tu macam bunyi tak sampai kan? Okey. Kalau macam tu aulanya kita berhentilah. Aula maksudnya yang lebih utama kita berhenti. Daripada kita punya berhenti dia tu tak cantik. Ya betul. Baik, insya-Allah. Dia sudah bacaan tak ada masalah Kak Miza. Terbaik. Alhamdulillah. Okey, jom. Boleh ke nak seorang lagi ataupun saya masuk? Kalau saya masuk tadabbur boleh Okey, jom insya-Allah. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Okey, wa sadaqal mursalun. Okey, mereka berkata, yakni orang-orang kafir, celakalah kami, siapa yang membangkitkan kami daripada tempat pembaringan kami ataupun tempat tidur kami, dalam kurungan ialah kubur. Inilah yang dijanjikan, hadza ma wa'ada ar-rahman, inilah yang telah dijanjikan oleh Ar-Rahman, iaitu Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah rasul-rasulnya, ataupun wasadaqal mursalun, maksudnya benarlah rasul-rasulnya. Mursalun ni orang-orang yang diutus. Okey, jom kita tengok dalam tafsir. Tafsir agak panjang sikit. Yang pertama Ibn Katsir kata an-naslan, nanti jumpa perkataan naslan naslahu minhun nahara kan. Okey, maksudnya berjalan dengan cepat. Pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala mereka sewaktu di dunia. Jadi mereka ni kalau mendatangi berhala, mereka datang dengan dalam tergesa-gesa. Tergesa-gesa macam seolah-olah berlari nak pergi jumpa dia punya berhala dia, pergi jumpa berhala. Sebab itu kita hukumnya makruh masuk dalam solat dalam keadaan tergesa-gesa. Kadang-kadang kita ni tempat ambil wuduk, masuk je pintu ruang solat tu, imam dengan jemaah dah rokok, kita berlari sebab tak nak terpisah, tak nak masbuk, maksudnya tak nak rugi satu rakaat,
kita pun berlari-lari laju lah, ataupun langkah kita laju, kita pun sebab Allahu Akbar kita terus sujud kan. Sebenarnya benda tu hukumnya makruh, tak disukai. Jadi biarkan berlalu, biarkan tak apa. Biarkan jemaah naik dulu, dah kita tinggal satu rakaat pun tak apa. Masuk rakaat kedua kan? Masuk rakaat kedua. Jangan kita tergesa-gesa. Sebab orang-orang kafir ni sifat dia kalau datang kepada berhala mereka datang dengan cepat. Seolah-olahnya berlari kepada berhala mereka. Jadi nanti bila mereka dibangkitkan daripada kubur, mereka akan berlari dengan cepat. Okey. Ya, ini maksudnya daripada kubur mereka. Yang dahulu semasa mereka masih hidup di dunia tidak percaya bahawa mereka akan dibangkitkan hidup kembali daripada kubur mereka. Setelah mereka menyaksikan di tempat mereka dikumpulkan itu, apa yang dahulu mereka dustakan. Jadi mereka berkata, aduhai, celakalah kami. Siapa yang membangkitkan kami daripada tempat tidur kami ini, kubur. Okey. Kalau kita lihat pada Ibn Kathir, bermaksud ayat ni diungkapkan oleh orang-orang kafir bila mereka dah berada di padang mahsyar. Bila mereka telah dikumpulkan. Okey. Jom kita tengok. Qatadah pula mengatakan bahawa hal tersebut terjadi di antara dua tiupan sangkakala. Sangkakala yang pertama, sangkakala yang kedua. Okey. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah dan benarlah rasul-rasulnya. Surah Yasin 52. Al-Hasan menyatakan bahawa yang menjawab mereka dengan ucapan itu adalah para malaikat. Yang menjawab ucapan mereka itu adalah para malaikat. Jadi malaikat nanti kalau cakap, siapa yang membangkitkan kami daripada tempat pembaringan kami ni kan? Malaikat akan jawab. Malaikat akan jawab. Okey, itu pertama. Okey, Ibnu Abbas pula kata qalu, mereka selepas mereka dikeluarkan daripada kubur mereka, iaitu orang-orang kafir, man ba'athana. Siapa yang menyedarkan kami? Siapa yang membangkitkan kami? Siapa yang mengejut kami? Siapa yang menyedarkan kami? Okey. Mim marqadina, daripada mimpi kami. Okay. Dan saling bertanyalah sesama mereka. Jadi orang-orang kafir ni saling bertanya di antara sama mereka. Okay. Kalau tadi kita kata siapa jawab kan? Yang jawab adalah malaikat. Okay. Tapi yang kat sini mereka akan bercakap dengan sesama mereka, itu orang-orang kafir, siapa yang bangkitkan kami daripada tempat baring kami ni? Okay. Jadi hadza ma wa'adar rahman, di dunia dulu, kini para malaikat pencatat pula yang berkata. Jadi disebut hadza ma wa'adar rahman. Okey. Tadi kita kata dia yang sebut, maksudnya Ibn Kathir kata yang mengatakan bahawa hadza ma wa'adar rahman adalah mereka. Jadi tapi dalam Ibn Abbas kata, yang kata hadza ma wa'adar rahman, inilah yang telah dijanjikan oleh Ar-Rahman, adalah para malaikat pencatat, malaikat yang dipanggil malaikat hafazah ataupun malaikat kiraman katibin, malaikat pencatat dosa dan pahala tu yang cakap hadza ma wa'adar rahman. Okay, itu pendapat Ibn Abbas. Nanti kita buat kesimpulan daripada tu. Okay, seterusnya Allahumma salli ala dalam tafsir Jalalain, Jalaluddin As-Suyuti dengan Jalaluddin Al-Mahili, dua-dua orang Mesir. Okey. Qalu, mereka berkata, orang-orang kafir di antara manusia. Ya, maksudnya aduhai. Jadi ya ni bukan panggil, maksudnya contohnya ya Abdul Rahman, wahai Abdul Rahman, sini kita. Ya Abdul Rahman, bukan ya tu. Ya kat sini adalah keluhan mereka. Ya kat sini maksudnya keluhan mereka. Ya kan, bukan kata seru, tapi mereka tempelak diri mereka. Aduhai. Ya di sini menunjukkan makna tambih. Tambih ni peringatan. Tambih ni peringatan. Wailana, celakalah kami. Maksudnya binasalah kami. Lafaz wailun adalah masdar. Masdar ni nama kata terbitan daripada perbuatan. Okey. Wail ni maksudnya adalah kebinasaan. Jadi celakalah kami, binasalah kami, makna sama tu.
Man ba'athana min marqadina, siapa yang membangkitkan kami daripada tempat tidur kami, yakni kubur. Okey. Kerana mereka seolah-olah dalam keadaan tidur di antara dua tiupan ini. Maksudnya mereka tidak diazab. Itulah kita bincang sebelum ni kan. Jadi tiupan sangkakala pertama hingga tiupan sangkakala kedua, mereka tidak diazab. Mereka tidak diazab. Sebab itu tadi sebut kita tentang siapa yang bangkitkan kami daripada mimpi kami ni. Sebab mereka dah tak ada azab, mereka berehat. Mereka ni berehat, secukup-cukupnya berehat. Kalau macam kita terlalu penat kan, penat sangat, ataupun mungkin kita sakit gigi ke, pening kepala ke, kita tidur je kan. Tidur nak legakan kepala kita, nak legakan sakit kita, tidur je. Jadi kalau tidur kita terganggu, sedap tengah tidur ni kita sedar, tu yang kita akan kata siapa pula yang bangunkan aku ni. Kan, sebab dia dah rasa seronok tidur sebab azab diberhentikan oleh Allah di antara tiupan sangkakala pertama dengan tiupan sangkakala kedua. Jadi bila dibangkitkan, dikatakan hadza, inilah kebangkitan. Inilah kebangkitan. Okey, ma apa yang telah, maksud dia, wa adar rahman, yang telah dijanjikan oleh yang maha pemurah dan benarlah mengenai al-mursalun, rasul-rasulnya. Wa sadaqal mursalun, maksudnya benarlah mengenai rasul-rasulnya. Okey. Jadi mereka mengakui atas kebenaran yang telah dikatakan oleh para rasul, tetapi pengakuan mereka tidak lagi bermanfaat. Sebab itu dalam pepatah Melayu, peribahasa Melayu, sesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tidak berguna, kan? Macam anjing dengan bayang-bayang. Itulah, macam anjing dengan bayang-bayang. Okey, bila dia menyalak, dia tengok anjing kat dalam bayang-bayang tu lebih besar dan tulang yang digigit tu lebih besar, anjing tu menyalak dan jatuhlah tulang tu. Jadi bila tulang jatuh dalam sungai, dah tak boleh buat apa dah. Menyesal pun tak guna dah. Sebab tulang dah jatuh dalam sungai dah. Itu disebut tentang jadi pengakuan mereka tak bermanfaat lagi. Okey. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW dia tak putus-putus memberi peringatan pada orang-orang kafir. Sebab apa? Mudah-mudahan mereka ni menyesal, mereka ni taubat, mereka ni dipanggil menyesal dahulu pendapatan. Sebab kalau dekat akhirat nanti menyesal tak guna dah. Sebab itu Nabi tetap juga memberikan peringatan kepada orang-orang kafir. Okey, terusnya. Al-Munir, almarhum Dr. Wabal Zuhaili kata, qalu, ini orang-orang kafir. Ya wailana, celakalah kami. Mim marqadina, man ba'athana mim marqadina, siapa yang mengeluarkan kami daripada kematian kami. Jadi selepas daripada tiupan sangkakala pertama kan semua mati. Semua mati. Okey, jadi siapa yang mengeluarkan kami daripada kematian kami. Hadza ma wa'adar rahman, apa yang telah dijanjikan oleh Ar-Rahman adalah kebangkitan yang telah dijanjikan. Okey. Wa sadaqal mursalun, dan dibenarkan oleh para rasul. Maksudnya dulu mereka dustakan rasul, tapi akhirnya mereka mengakui bahawa inilah dulu yang telah dibenarkan oleh para rasul, bermakna semua itu kembali kepada mereka. Jadi apa yang Nabi cakap dulu semuanya memang kembali kepada mereka, maksudnya kebaikan untuk mereka. Dan mereka pun iktiraf bahawa mereka tadi mati dan dibangkitkan semula. Jadi qalu ya wailana man ba'athana min marqadina tu, satu dia tempelak diri dia lah, menyesal. Yang kedua, boleh juga disebut oleh almarhum Dr. Wabal Zuhaili adalah iktiraf, mereka mengakui dah memang tadi mereka mati dan sekarang ni mereka dah hidup balik semula dah. Mereka hidup balik semula dah. Itulah disebut tentang 4 tafsir yang besar tadi. Kita bincang 4 tafsir yang besar, insya-Allah. Okey, jom. Ada soalan tak sebelum kita masuk dalam ayat seterusnya ni? Okey. Ustaz, ya, silakan. Saya nak tanya sebab saya macam pernah dengar dia kata orang yang beriman walaupun sekecil semut ke takkan jumpa, takkan sampai waktu kiamat. Betul ke? Okey. Orang yang beriman, betul. Orang yang beriman dia takkan jumpa hari kiamat. Maksudnya kiamat tu hari berlakunya kehancuran, kebinasaan pada dunia ni. Jadi orang beriman
dia tak akan jumpa sebab Allah matikan dia lebih awal dengan Allah datangkan angin yang sepoi-sepoi bahasa je, angin yang lembut. Bila melanggar saja orang-orang yang beriman ni, mereka akan mati serta-merta tanpa rasa sakit lah. Okey, maksudnya mati dengan mudah lah. Sakit tak sakit tu Allah alam lah, mati dengan mudah. Okey, tapi yang akan merasai kiamat ni adalah orang-orang yang tak beriman, orang-orang kafir. Orang kafir yang tak beriman. Okey. Kita tak tahu lagi kita beriman ke tak, sebab itu kita doa, kita doa pada Allah SWT kan. Kita kata Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Kan? Kita minta doa tu. Rabbana jangan kau pesongkan, Tuhan kami jangan kau pesongkan hati kami. Ba'da iz hadaitana, selama ni kau beri hidayah pada kami dengan hidayah Islam lah. Jangan pesongkan yang nanti di akhir walaupun ada yang beriman asalnya jadi kafir bila keluarnya Dajjal. Bila keluarnya Dajjal, sebab itu Nabi SAW pesan bila Dajjal keluar, dia pesan pada para suami lah, ikat isteri kamu dan anak-anak di tiang katil. Jangan benarkan mereka keluar daripada rumah. Sebab kalau mereka keluar daripada rumah, tak jamin dia punya keimanan dia boleh kekal. Sebab itu bila keluar Dajjal, ramai lagi orang-orang yang asalnya beriman, dia jadi kafir. Jadi kalau dia kafir sebab dia terpedaya dengan Dajjal, dia akan jumpa kiamat lah. Okey. Tapi kalau dia tetap beriman pada Allah, jadi dia akan dimatikan awal oleh Allah dengan Allah datangkan angin yang lembut yang mematikan mereka. Itulah insya-Allah. Okey. Baik. Okay. Ada soalan lain? Boleh insya-Allah, silakan Haji. Berkenaan Dajjal, sebab tu Nabi Isa akan matikan Dajjal. Betul. Waktu tu Nabi Isa ada, mereka masih beriman lagi Ustaz. Mereka masih beriman? Maksud Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa AS. Betul. Berarti waktu Nabi Isa tu ada yang masa beriman lagi lah Ustaz. Ada ya, maksudnya ada yang masih beriman lagi lah. Tapi ada yang sesat terus. Walaupun Dajjal tak ada, mereka sesat terus. Okey. Tak ada dikatakan waktu Nabi Isa maka kebanyakan mereka semua beriman. Ada yang kafir juga Ustaz? Ada tetap kafir. Ada tetap kafir. Sebab itu kalau ikut dalam kitab, dia punya flow dia yang last sekali adalah matahari terbit daripada arah barat. Itu bermaksud pintu taubat telah ditutup oleh Allah. Jadi kalau dia tadi diikut Dajjal kemudian dia sempat bertaubat pada Allah, dia beriman lah. Tapi kalau dia tak bertaubat, dia terus akan mati terus lah. Akan ya. Jadi ada riwayat kata selepas daripada tiupan sangkakala selepas daripada matahari terbit daripada arah barat, 40 hari selepas itu baru berlaku kiamat. 40 hari lepas itu baru berlaku kiamat. Itu ada pendapat tentang tu. Boleh tak habis Ustaz boleh tanya berkenaan jasad Nabi Isa AS tu akan dikebumikan di sebelah makam Rasulullah ke Ustaz? Ada riwayat sebelah makam Rasulullah. Berarti apa yang dikatakan dengan sekarang lah mengatakan Arab di kalangan Raja Arab tu dia mengatakan nak keluarkan jasad Rasulullah tanpa pengetahuan kita semua. Ya, betul. Takkan insya-Allah takkan berlaku. Tapi kalau ikut hadis Nabi SAW daripada Abu Hurairah, daripada Abu Bakar As-Siddiq, suatu Nabi ni nak dikebumikan kat mana, para sahabat tanyalah semua. Lalu kata Abu Bakar As-Siddiq, Nabi ni tidak akan dimatikan oleh Allah kecuali pada tempat yang mulia. Maksudnya jadi kata Abu Bakar, kebumikanlah di mana Nabi itu dimatikan. Okay. Jadi kalau kita lihat itu pendapat yang tadi kata Nabi Isa akan dikebumikan sebelah makam Nabi SAW. Tapi ada juga pendapat kata Nabi Isa tu akan mati di bumi Palestin. Di bumi Palestin. Jadi di bumi Palestin jugalah dia akan dikebumikan. Macam itulah pendapat. Sebab Nabi itu tak akan dimatikan oleh Allah kecuali Allah telah tentukan tempat dia.
kita dah sebut tentang tu. Sebab itu Nabi SAW dikebumikan tempat dia di tempat dia meninggal dunia, kan. Jadi alihkan saja tempat pembaringan Nabi, kemudian digali liang, dan di situlah disemadikan jasad Nabi SAW, kan. Sebab dia Abu Bakar dia kata, aku pernah dengar Nabi SAW bersabda. Maksudnya Nabi itu tidak akan dimatikan kecuali pada tempat yang mulia. Jadi kebumikan pada tempat yang dia dimatikan. Macam itulah kalau itu pendapat tentang tu insya-Allah. Okey. Allah Alam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Jom. Kalau tak ada soalan, kita terus masuk yang ayat seterusnya, ayat 53. Kalau ada soalan nanti tak apa, menyampuk je. Saya akan respon insya-Allah. Okey, jom. Ayat ni, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Okey. Dua harakat ifa, in kanat bunyi ta mahmus berangin. In kanat, jangan in kanat dia tak ada ya. In kanat illa sayhatan sayhatan, ini namanya huruf lin, lembut je. Sayhatan wahidatan, nampak? Sayhatan, ini tanwin jumpa waw, idgham ma'al ghunna. Ustaz, maaf saya keluar dulu. Saya nak Solat asar. saya nak masuk Nabawi. Oh, nak masuk Masjid Nabawi lah, solat asar dah. Ya Allah, Akbar. Jadi saya leave dulu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih, insya-Allah. Dah asar nak maghrib Ustaz. Oh, maghrib maghrib. Lagi yang masuk maghrib 5:30 malam. Doakan saya dalam doa Kak Pau. InsyaAllah. Okay, jom. InsyaAllah. Okay, jom. Tanwin jumpa waw, huruf minum, mim ya nun waw mim minum. Okay. Jadi dia idgham ma'al ghunna. Jadi sayhatau, taw, sayhatau wahidatan. Okay. Macam ni kaedahnya. Ingat lagi tak kaedah Rumi yang saya buat? Okay. Kalau ni saya buat ulangan sikit lah. Okay. Saya buat sikit Okay. Satu disebut sayhatan. Sayhatan. Tak selari, empat tak selari Lepas tu wahidatan, jumpa wah. Jadi kita akan ijah sad s besar. Kemudian pada atas baris bawah ya mati I saja, sai. Lepas tu h baris atas tan. Okey. tan jumpa w. Baris atas Jadi kalau bunyinya sayhatan kan wahidatan. Jadi dia kata masuk. Idgham ni masuk. Idgham maksudnya masuk. Jadi nun ni n hilang masuk ke w. T-A-W. Okey, kemudian dua harakat dengung. Lepas tu masuk balik WA. Jadi kita akan bunyi sayhatau, tau. Okey. Sayhatau. Nampak? Tau, lepas tu dengung kat hidung. Sayhatau. Satu Baru wahidatan. Okey, wahidatan pula Wahidatan. Okey. Tak selari juga. Kalau selari di idgham. Sayhatan wahidatan fa idahum. Nampak fa. Okey. Fa idahum. Okey. Jadi W baris atas ada alif kecil sekali lagi. Kat sini dua harakat terus. Bila double dua harakat Jadi okey. Lepas tu h baris bawah I, dal D baris atas kemudian tan. Sebab ni an. Tan. Lepas tu fa. Okey. Jadi macam ni kita nak efakkan
T-A-N-G, 2 harakat dengung, masuk balik fa. Jadi bunyi wahidatang, wahidatang, naik kat hidung. Wahidatang, wahidatang, faidahum. Itu kaedah ifa. Okay, kaedah ifa. Wahidatang. Jangan bunyi wahidatang, wahidatang. Salah. Wahidatang. Lepas tu naik kat hidung. Wahidatang, faidah. Tang. Kalau tak bunyi naik kat hidung, bunyi tang. Dia bukan tang. Tang. Wahidatang. Faidah. Itu kaedahnya. Kaedah nak sebut ifat yang jelas lah. InsyaAllah. Okey. Kalau boleh. Alhamdulillah. Macam tu kaedahnya. Rumi yang kita buat. Tapi tak apa. Nanti kalau kita buat ulangan nanti insyaAllah. Sebab kaedah Rumi ni kena sentiasa ulang-ulang. Kalau tak, kita tak mahir nanti gunakan kaedah tu. Macam mana? InsyaAllah nanti kita akan cubalah untuk buat sesi-sesi berikutnya. Okey, jom. Saya sharekan ini balik. Okey. Fa'idhahum jami'ul ladaina. Okey, ni tanwin jumpa lam. Huruf minum dengan lari. Jadi dia masuk dekat lam tapi tanpa dengung. Jadi bila tanpa dengung, buanglah yang tu. Buang yang dengung tu, N tu. Jadi fa'idhahum jami'ul. Okey, N tu hilang sebab dah masuk kat lam. Lam pula ada 2 L. Jadi U ada koma atas, L. Wa jami'ul ladaina muhdarun. Okey, ha pedas. Muhdarun. Dot tebal run, waw nun, 2 4 6. Okey, insya-Allah. Boleh? Jom saya baca sekali lagi, nanti kita baca ramai-ramai kemudian baca seorang-seorang insya-Allah. Jom. Saya baca dulu. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Okey. Boleh insya-Allah. Jom kita baca ramai-ramai. 1, 2, mula. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Mula sebab saya terdengar ada terlepas bunyi jami'un ladaina. Jangan tanwinkan, jangan dengungkan on tu sebab dia idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung. Masuk tanpa dengung Jadi jami'ul ladaina, bukan jami'un ladaina. Jami'ul ladaina terus Okey, terus. Semula 1 2 mula. Okay, alhamdulillah tak ada terlepas dah bunyi jami'un. Tadi saya dengar bunyi jami'un jelas. Ni kali ni yang kedua dah tak ada dah. Jami'ul ladaina terus insya-Allah. Okay, alhamdulillah. Jom kita baca. Siapa nak baca seorang-seorang insya-Allah? Kita minta izin minum. Saya baca. Silakan Haji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, terus. In kanat inna sayhatan wahidatan fa izahum jami'un ladaina muhdarun. Okey, ada 2 saya perasan. Yang satu kanats, dia tak bunyi in kanats. Yang Haji baca in kanat. Dia bukan nats, ada lepas sikit Satu. Yang kedua yang jami'ul, masukkan terus kat lam. Masukkan terus, jangan masuk tak masuk. Jami'ul ladaina. Okey, semula Haji Rostan. Okey.
In kanas inna sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Okey. Jami'ul ul terus. Jami'ul. Jami'un ladaina muhdarun. Okey, tepat jangan bunyi jami'ul, dia bunyi jami'ul, dia tak ada dengung. Bukan jami'ul ladaina, jami'ul ladaina terus insya-Allah. Okey. Boleh Ji, silakan. Yang lain? Saya nak baca. Saya cuba Ustaz. Okey, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey. In kanat illa sayhatan wahidatan fa izahum jami'un ladaina muhdarun. Okey. Boleh sekali lagi tak? Macam terputus-putus. In kanat Okey. In kanat illa sayhatan wahidatan fa izahum jami'un ladaina muhdarun. Okey, alhamdulillah boleh. Cuma sikitlah bunyi sod tu dia bukan sin, dia sod. Illa sayhatan. Sikit-sikit sampai kat wahidah. In kanat sampai kat wahidah aja, okey. In kanat illa sayhatan. Okey. Dah alhamdulillah. Maksudnya tadi nipis sangat sampai seolah-olah macam huruf sin. In kanat illa say bukan say. Soy. Sayhatan. Okey. Cantik bukan sayhatan, sayhatan. Okey, alhamdulillah. Siapa nak ni silakan lagi. Tadi siapa tak baca lagi? Kejap Adam ni Kak Aida Kak Aida. Macam mana tak luar baru masuk Kak Aida? Baru masuk tadi. Saya buat tadi baca Yasin untuk almarhum tadi. Dengan anak-anak. Betul. Okay. Maaf Ustaz. Okay, harusnya saya bacalah, saya dah buka mic. Okey, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus insyaallah. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Okey, alhamdulillah. Insya-Allah. Sekali lagi dengan nafas yang cukup. Tarik nafas sungguh-sungguh dulu. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Okey, alhamdulillah, tak ada masalah insya-Allah. Kak Aida, nanti Kak Saimah nak join kita umrah, lepas tu Kak Pau nak ikut kita nanti kat Madinah insya-Allah. Oh, alhamdulillah. Kita buat reunion kat sana. Okey, boleh. Hari Ahad ni dia punya kursus dekat mana? Kat Melawati. Oh, Melawati. Taman hari Ahad juga saya buat online. Malam kan? Ustaz je malam Dia punya pukul 10. Saya punya pagi. Pukul 9 pagi. Oh, tak ada. Sebab anak-anak saya akan pergi. Saya kat rumah. Okey, akak ikut online. Ikut online boleh? Ikut saya online. Ayolah, saya ikut Ustaz. Anak-anak saya ikut Ustaz Ridwan. InsyaAllah. Sebab takut dia ada update pasal the latest dekat Madinah tu kan. Betul. Okay, insyaAllah. Boleh? Kan siapa nak baca? Kalau tak saya terus masuk tafsir. Ada Kak Razia nak baca? Kak Rozia tak? Tak nak? Boleh Ustaz, tapi saya rasa kena booster macam sakit. Macam mana? Rasa kena booster, jadi macam Oh, masih sakit. Tak apa. Kalau tak nak, tak apa. Saya cuba dulu Ustaz. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 'A'udzu 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 billahi minasyaiton
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. Okay, alhamdulillah. Nafas tak cukup Okay, tak apa insyaAllah. Oh ni Abu ambil booster tadi Saya pun dalam masa terdekat ni ambil lah. Sebab apa nama Exact dia sampai masa dah. Kalau 6 bulan dia 6 bulan tapi baru-baru ni Menteri Kesihatan kata lepas 3 bulan dah boleh ambil dah. Saya dah 6 bulan Exact nak ambil booster lah insyaAllah. Okey, alhamdulillah. Jom kita bincang tafsir dia. Ke 3 bulan Ustaz? Macam mana? Syukur ditukar ke 3 bulan sebab kalau 6 bulan anak saya tak sempat ambil. Tak dapat. Dia itulah alhamdulillah. Syukur dia cepatkan 3 bulan kan. Sebab dia nak habiskan sebelum Februari, semua dah ada booster dah. Booster tu sebab sekarang ni yang Omicron tu dah masuk dah kan. Dah dekat Perak, dah dekat Melaka, dah dekat Negeri Sembilan, dah ada kes dah kat Johor. Okay. Jadi ditakuti. Okay, jom insyaAllah. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Maksud dia adalah hanya dengan sekali teriakan saja. Sayhatan wahidah ni maksudnya sekali teriakan. Okey. Kalau ambil perkataan saha tu kan, jadi kiamat tu akan berlaku dengan sekali tiupan daripada malaikat Israfil saja. Faidahum, faida ni kalau kita boleh maknakan dia tiba-tiba boleh, maka tiba-tiba mereka, maka seketika itu mereka semua jami'un, semuanya ladainah muhdarun, semuanya dihadapkan kepada kami, yakni Allah, untuk dihisab. Muhdarun ni dihadirkan, dihadirkan. Okey. Jom kita tengok tafsir dia pula. Ibnu Katsir kata sesungguhnya pengembalian itu hanya dengan satu tiupan saja. Tiupan sangkakala, okey. Maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Okey, sebab itu ada riwayat kata sebenarnya padang mahsyar itu adalah bumi kan. Tapi sebenarnya bukan permukaan bumi, dia adalah mahsyar. Okey. Tidak ada kejadian kiamat itu melainkan dengan sekelip mata ataupun lebih cepat daripada itu. Tidak ada kejadian kiamat itu melainkan sekelip mata atau lebih cepat daripada itu. Sebab itu kata tentang kiamat kecil, kematian pun macam ni dia punya Allah SWT, kematian tu bila datang sekelip mata je. Sekelip mata. Dan orang yang menguruskan, contohnya ada jenazah ahli keluarganya meninggal dunia, dia uruskan, dikebumikan sampai petang tu dia kata Allah cepatnya pergi kan. Dia rasa sangat singkat. Tadi pagi meninggal dah dikebumikan petang dah, ataupun zuhur dah kebumikan dah. Jadi macam tu, dia sangat berlaku dengan sangat pantas, sangat pantas. Dan selepas tu malam barulah dia kata barulah dia dia macam tangisi kematian tu. Tapi kalau macam siang tu dia macam terkejut. Tiba-tiba je. Sama juga. Kiamat pun berlaku macam tu. Dia bukan bila tiupan sangkakala yang dia tiup je, dia tak ada tempoh ke apa, dia akan mati serta-merta. Dia akan mati serta-merta. Kat mana dia berdiri? Kat mana dia berdiri? Dia tak boleh balik nak beri wasiat pada ahli keluarga dia. Tak sempat. Dekat mana dia berdiri, kat situlah dia akan mati. Itu disebut tentang tu. Dalam firman Allah SWT, iaitu pada hari dia memanggil kamu. Ini surah Al-Isra 52. Lalu kamu mematuhinya sambil memujinya dan kamu mengira bahawa kamu tidak berdiam dalam kubur kecuali sebentar saja. Iaitu sesungguhnya kami hanya memerlukan sekali perintah saja, maka dengan serta-merta mereka semua dihadapkan kepada kami. Jadi maksudnya tiupan sangkakala kedua lah. Okay. Yang surah An-Nahl tadi maksudnya nak beritahu cepatnya berlaku kiamat. Macam itulah cepat juga kamu akan dibangkitkan nanti. Kamu akan dibangkitkan pun cepat. Tak ada bila dibangkitkan dulu baru bangun duduk terpinga-pinga mamai kan. Tak ada. Dia bila dibangkitkan dia terus dengan cepat pantas
dia akan dikumpulkan depan mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu dalam Ibn Kathir. Dalam tafsir Ibn Abbas ataupun Tanwirul Mikbas. Tanwirul Mikbas ni lah. Dia punya kitab dia ni. Okay. Tanwirul Mikbas li Ibni Abbas. Okay. Min tafsir Ibn Abbas. Ibn Abbas kan Nabi doakan dia Allahumma faqihu fid din wa alim ta'ni. Tapi ni dalam bahasa Arab lagi. Saya cari juga kalau dalam bahasa Melayu memang terbaik lah. Sebab tafsir Ibn Abbas ni yang boleh tafsirkan tentang alif lam mim, yasin, alif lam ra, itu yang dia boleh tafsirkan. Okey, in kanat kata Ibn Abbas sama makna dengan makanat. Sekali sahaja, iaitu tiupan yang membangkitkan mereka dikumpulkan untuk dihisap dan diazab. Maksudnya dengan sekali tiupan saja mereka terus dikumpulkan di hadapan Allah dan untuk diazab dan dihisap dan diazab. Okey. Jalalan kata in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina. Dia kata tiadalah teriakan itu selain sekali teriakan saja. Tiba-tiba mereka semua kepada kami, di hadapan kami dikumpulkan, muhdarun, sama je lebih kurang tafsirnya. Al-Munir kata tiupan sangkakala daripada Israfil. Mereka dengan segera dihimpunkan untuk dihisap dan diazab. Jadi kalau kita kumpulkan semua ini, dia jadi macam inilah saya pertama sekali ayat ni dia memberi isyarat, bermaksud sangat mudah bagi Allah untuk menghidupkan mereka kembali dan mengumpulkan mereka kembali. Maksudnya ayat ni isyarat bahawa sangat mudah bagi Allah. Okey. Ada soalan, apa kerja malaikat Israfil sekarang ni? Malaikat Israfil kan dia tiup sangkakala kan. Jadi tiup sangkakala belum lagi, tapi apa kerja dia sekarang? Okey. Jadi malaikat Israfil ni kerja dia adalah malaikat tugas-tugas khas. Kalau maksudnya menurunkan hujan rezeki malaikat Mikail. Kalau malaikat Jibril walaupun dah wahyu dah tak ada, jadi malaikat Jibril tetap lagi bekerja. Kerja dia yang terbaru adalah menjaga tentera-tentera Allah, Malaikat Jibril ni walaupun dia dah tak ada tugas hakiki dia menurunkan wahyu kan, tapi sekarang ni tugas dia adalah menjaga tentera-tentera Allah. Okey, malaikat Israel memang daripada dulu sampailah kiamat nanti dia kerja dia adalah mencabut nyawa. Jadi malaikat Israfil kerjanya apa? Kerja hakiki dia adalah meniup sangkakala untuk kiamat dan tiupan sangkakala yang kedua untuk membangkitkan. Tapi sekarang tak tiup lagi. Apa kerja dia? Jadi kalau para malaikat ni dari sudut bidang tugas dia tak ada di luar bidang tugas dia macam Mikail, di luar bidang tugas dia untuk buat kerja selain daripada menurunkan rezeki dan turunkan hujan. Jadi malaikat Israfil lah yang akan buat kerja tersebut. Malaikat Israfil akan buat kerja tersebut. Okey, terusnya. Ladaina muhdarun. Muhdarun ni maksudnya adalah dihimpunkan. Jadi tempat berhimpun kat mana? Mahsyar. Jadi secara tak langsungnya mereka akan dihimpunkan di mahsyar. Mahsyar ni maksudnya tempat berhimpun. Berasal dari kalimah hasyar. Himpun, jadi mahsyar, ada mim kat depan tu, maksudnya tempat berhimpun. Macam sajadah sujud, masjid. Masjidun. Itu tempat sujud. La'iba bermain, mal'ab tempat bermain. Jadi mahsyar tu tempat berhimpun. Jadi mereka akan dihimpunkan di tempat berhimpun. Okey. Lepas tu orang-orang kafir akan diusir ke mahsyar sebagaimana mengusir binatang ternakan. Ini dia orang kafir ni dia akan diusir oleh malaikat menuju ke mahsyar sebagaimana manusia mengusir binatang ternakan. Okey, ini satu penghinaan lah kepada orang-orang kafir bila mereka dibangkitkan nanti. Okey, insya-Allah selesai. Okey, saya rasa kita tangguhkan dulu malam ni walaupun kita singkat je 10:19 10:20 dah kan, ada baki 10 minit lagi. Jadi rasa perbahasan ni panjang, kalau kita nak baca seorang-seorang pun panjang. Jadi saya rasa ada baiknya kita tangguhkan ni, kita bawa pada hari minggu depan lah, waktu yang sama. Okey,
Jadi sebelum kita berhenti, saya buka soalan untuk yang ayat sebelum kita bincang tadi tu. Maksudnya in kanat illa sayhatan kalau ada apa-apa nak tanya soalan, silakan. Ada ulasan ke apa? Silakan. Tak ada. Tak mahu Ustaz, tak ada ulasan, tak ada soalan. Tapi hanya nak minta pandangan je Ustaz. Okey, silakan Haji. Pandangan kita hari ni kurang 14 orang. Ustaz kata mungkin Ustaz nak uji kita satu orang untuk baca Fatihah satu orang. Oh, Fatihah. Saya. Terpulang boleh insya-Allah. Pandangan kita hari ni 14 orang kan. Mungkin insya-Allah kau sempat. Sempatlah. Sempat kan. Okey. Macam mana keadaan saya baca dulu, lepas tu cuba tengok apa nama Allah SWT kat mana dia punya yang perlu kita tekankan. Okey, jom. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ha pedas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan bunyi rabbil alamin satu. Yang kedua alhamdu. Jangan alhamdu. Alhamdulillah. Kalau ustaz saya dulu, ha ni macam itik. Selagi tak bunyi macam itik salah. Ha menyudu. Okay. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ra tebal, rabbil alamin. Oh, seronoknya tengok Kak Pau kan kat Madinah. Kalau Kak Saimah dia green screen, tapi Kak Pau real. Kan tu. Tapi tempat samalah. Kak Saimah tak jumpa ke Kak Pau? Dia sebelah-sebelah. Jom tengok tulis sebelah-sebelah. InsyaAllah dalam hati Ustaz kita. Oh ya? Sebab nampak yang amin. Doakan kita orang Kak Pau. InsyaAllah. Kamu Ustaz doakan saya Ustaz. InsyaAllah, amin. Sebab yang ni apa nama, nampak dia punya bumbung yang terbuka tu. Sekarang ni sejuk Kak Pau. Sekarang ni bulan sejuk kan? Sejuk. Sejuk. Okey. Sejuk. Biasa dia tak buka lah atas. Tapi kita tengok kadang-kadang rezeki juga tu dia buka yang atas tu. Atas Kak Saimah tu dia boleh terbuka tu bumbung tu. Okay, insya-Allah. Ada yang kat dalam ni belum pernah pergi umrah tak? Halimah dah pernah pergi dah? Dah pernah pergi dah Okay dah. Siapa belum pernah pergi umrah kat dalam ni? Irma dah, Irma? Dah, alhamdulillah. Semua dah pergi umrah Seri jangan cerita lah macam umrah kedua dia. Rezeki. Ayu dah pergi? Ayu dah pergi kan? Ayu dah, okey. Tapi nak minta doa jugalah daripada Kak Pau. Doakan kita orang semua dapat jejakkan kaki ke bumi Nabi dan Mekah dalam masa yang terdekat ni dengan selamat insya-Allah. Okey? InsyaAllah Ustaz selamat dan semua sampai ke sini insya-Allah. Amin. Dengan saya semua. Okey, Kak Pau sekarang ni dekat Masjid Nabawi ada penjarakan tak? Hari ni baru start Ustaz. Oh tu lah. Baru waktu ni. Dan semalam saya datang belum ada penjarakan. Hari ni saya datang dah jarak dah. Lepas tu kena pakai mask tak? Memang pakai mask dari kemarin dah kena pakai. Saya pakai je Ustaz. Tapi sekarang diketatkan kata. Allah. Okey, tak apalah insya-Allah. Mudah-mudahan dilonggarkan baliklah. Nanti. Okey. Kak Pau, tunjuk Madinah sikit Kak Pau. Pusing sikit kameranya, tengok dia. Rindu. Tengoklah sikit Kak Pau. Kata macam mana? Masya-Allah. Allahu Akbar. Nampak tak? Nampak. Nampak. Lagi sikit Kak Pau, lagi sikit. InsyaAllah. Ini Belakang Kak Pau apa? Kak Pau. Ni bumbung di atas. Itulah.
Jangan lebih-lebih kat bawah, nanti kan ada orang perempuan itulah betulkan dia kena- tudung ni tak pasal-pasal nanti pula. betul pasal ada laki-laki ada ustaz tak boleh. Bukan ada ustaz, ada Haji Roslan. Okey, insya-Allah. Okey, jom. Sikit lagi tadi. Okey, kalau tak sempat, okey, kalau tak sempat kita sambung ke depan sikit dulu kita macam. Okey. Okey, bila sebut perkataan bis, mulut kita macam ni. Bis. Kita kena gigit lidah kita tu gigi kita nampak sebab sin tu ada gigi. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay, balik semula. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Jangan Maliki Yaumiddin. Dia bibir je. Sebab mim ni huruf bibir. Sebab itu dia panggil Ifa Syafawi, Izhar Syafawi. Syafa ni bibir. Walisanan wa syafatain. Lisanan satu lidah, wa syafatain dua bibir. Dia sebut dalam Quran kan. Jadi syafawi tu, jadi mim tu huruf bibir. Jadi kita akan sebut ma bukan ma bibir je ma. Jangan maliki tu terbuka besar mulut kita, itu huruf mim yang salah. Yang mim yang betul sikit je buka. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Okay. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okay. Dia jangan Iyyaka na'budu, kana'budu macam ada dua ain. Salah lah, tambah huruf batal Fatihahnya. Iyyaka kana bukan kana ain kana'budu dal dia macam kita sebutlah budak-budak makan dudul tu lah kat kedai mengganti-ganti budak-budak ni. Jadi iyyaka na'budu budu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi macam tadi bismillah sin nampak gigi kan. Jadi sama juga nampak nasta'in boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Iyyaka kena tekan sikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka macam tu kaedah sebut. Dia kena tekan sikit itulah. Kemudian ihdinas sirat. Okey, dia bukan ihdina, dia ihdina. Okey. Macam mana sebut Dia kat sini kita rasa kat pangkal halkum kita huruf ha bukan ha. Jadi bunyinya ihdina, dia akan bunyi macam dia kalau betulnya i tapi bukan i, dia antara i dengan macam ni. Ihdina okey. Bukan ihdina, kalau ihdina ha pedas. Dia ha simpul. Ihdinas sirat. Ihdinas siratal mustaqim. Lagi sekali macam perkataan nasta'in bismillah, jadi nampak? Ihdinas siratal mustaqim. Yang qim tu tak payahlah nak tekan sangat. Kadang-kadang ada orang kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan satu. Mustaqim tak payah tekan sangat.
Dia bezakan sikit je dengan kaf iaitu qim. Ihdinas siratal mustaqim. Macam tu je. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'am. Okay. An. An. Patu ain. An'amta. Okay. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kadang-kadang kalau kita tekan dua-dua jadi ain. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta, ampun salah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Okay, alaihim. Him. Bukan him HIM tu. Him. Dia macam him. Okay. Siratal ladzina an'amta alaihim. Gha. Okay, gha ni bukan gha. Bukan ghairi. Gha. Ghairil maghdubi. Dot dia kena berhenti. Ghain kena berhenti. Bukan maghdubi. Maghdubi. Ghairil maghdubi alaihim walau dallin. Walau. Boleh tak sebut? Walau bukan walau bukan walot. Walau dallin. Boleh insyaAllah. Itu sekadar gambaran awal lah. 10.32 dah. 10.32 nanti kita buat sesi lah insyaAllah. Saya pun cadang ada satu kajian sahabat saya jugalah, Ustaz Muhammad Abdullah Alamin. Dulu saya selalu bawa modul dia ke universiti sebab kita orang dulu masuk ke universiti untuk betulkan Fatihah. Jadi Ustaz Muhammad kesan ada 45 kesalahan Fatihah bagi orang Melayu itu. 45 kesalahan Fatihah. InsyaAllah nanti saya buat satu sesi, nanti saya bincang Haris bila tarikh yang sesuai. Kita buat satu sesi untuk tahsin Fatihah je, tahsin Fatihah. Kita betulkan Fatihah je. Kita ambil lah dalam 2 jam ke, 2 jam perjumpaan. Sama ada kita buat malam ke, buat siang ke, nanti kita bincang tentang tu, tarikhnya bila, untuk kita betulkan bacaan Fatihah kita lah. Boleh insyaAllah. Jadi yang malam ni sekadar gambaran awal dia macam mana sebutan Fatihah yang tepat. Nak cakap tepat taklah tepat, tapi hampir tepat lah, hampir tepat lah insyaAllah. Okay, boleh je Haji Ruslan insyaAllah. Malam ni tak dapat seorang-seorang lah. Cuma dapat sikit gambaran awal lah. InsyaAllah saya janji saya buat satu sesi untuk kita tahsin Fatihah, betulkan Fatihah kita. Dengan 45 kesalahan yang biasa dilakukan. 45 kesalahan. Sama buat satu buku. Buku tu ada lagi tak? Diterbitkan lagi ke tak? 45 kesalahan Fatihah. Okey, 45 kesalahan Fatihah. InsyaAllah nanti kita akan bincang tentang tu. Okey. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dalam itu adalah atas kejadian dan lemahnya ilmu saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita doa sama-sama. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.